Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk pelajari apa yang Alkitab beritahu kita melalui firman yang bertajuk, Mengapakah Syaitan ingin memasukkan hari Sabat? Semua peraturan Tuhan mengandungi hukum yang takut kepada Tuhan Bapa serta Tuhan Ibu. Oleh itu, Syaitan tidak mahu mematuhi perintah Tuhan yang takut kepada Tuhan itu. Di dalam buku Daniel bab 7, Syaitan menentang Tuhan yang Maha Tinggi. Apabila kita melihat firman yang tertulis di dalam buku Wahyu, dialah yang menyusahkan umat Tuhan. Salah satu rancangan yang dilakukannya adalah memasukkan hari Sabat. Mengapa Syaitan ingin memasukkan hari Sabat? Kalian semua, hari Sabat adalah hari peringatan Sang Pencipta yang memperingati kuasanya. Semua manusia harus menyembah Tuhan untuk memperingati kuasa Sang Pencipta. Dengan berbuat demikian, mereka dapat mengenal Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Ibu, yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Namun Syaitan tidak menginginkannya. Oleh kerana dia tidak mahu, apa yang dia lakukan, agar manusia tidak dapat menyambut hari Sabat, dia telah menggantikannya dengan hari Ahad, yang menyembah Dewa Matahari. Dalam cara ini, Syaitan menyesatkan semua manusia sehingga hari ini, agar mereka menyembah Dewa Matahari, bukannya Tuhan. Ketika hari keselamatan semakin hampir, Bapa dan Ibu tidak dapat hanya melihat semua manusia berbuat demikian. Sebab itulah, Tuhan memberikan ramalan di dalam buku Matius bab 24, bahawa Dia akan datang apabila ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas kepada semua manusia. Sebagai umat Tuhan yang sebenar, apabila hari Sabtu tiba, janganlah kita hanya berfikir, hari ini mungkin hari Sabat. Sebaliknya, kita harus berfikir, hari ini ialah hari untuk menyembah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Sang Pencipta. Saya tidak akan menyembah Tuhan lain. Saya hanya akan menyembah Tuhan sebenar, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kita harus memiliki minda ini dan menyambut hari Sabat. Daud memahami sebetulnya mengapa Tuhan memberikan perintah kepada umat manusia. Jadi dia menjelaskan bahawa perintah-perintah Tuhan lebih berharga dan bernilai daripada emas tulin. Janganlah kita hanya berfikir, hari Sabat ialah hari Sabtu, yaitu hari ketujuh, dan Tuhan berjanji untuk memberkati kita pada hari ini. Jika hari Sabat hanya mengandungi makna itu sahaja, mengapakah Syaitan berusaha keras untuk menggoda dan menyesatkan semua manusia selama beribu-ribu tahun? Mengapakah dia cuba memasukkan semua perintah Tuhan seperti hari Sabat dan Paskah? Jawapan ini dapat dicari di dalam buku Mazmur, bab 119, ayat 127. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Tuhan berkata tentang Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Jika kita menetapkan iman seperti ini dalam diri kita, Tuhan akan berkata kepada kita, kamu juga orang yang berkenan di hatiku, seperti Daud, bukan? Sejauh manakah Daud menghargai perintah Tuhan? Tertulis bahawa dia menganggapnya lebih berharga daripada emas tulin dan daripada harta yang dianggap paling berharga oleh manusia di dunia ini. Mengapakah kita menyambut hari Sabat? Mengapakah kita menyambut Paskah? Mengapa memberikan persepuluhan? Mengapa memberitakan Injil setekunnya? Mengapa kita menganggap ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan sangat berharga? Adakah kerana kita bersifat legalisme? Tidak. Ini kerana kita ialah orang yang takut kepada Tuhan dan mengasihinya. Marilah melihat buku Mazmur, bab 50 ayat 1. Yang Maha Kuasa Tuhan berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan,
Tuhan tampil bersinar. Tuhan kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yaitu umatku yang kudus, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Umat Tuhan ialah orang yang mengikat perjanjian dengan Dia berdasarkan perintah, ketetapan, dan hukumnya. Tuhan berkata, bawalah kemari orang itu. Kalian semua, mengapakah syaitan ingin memasukkan hari Sabat? Di syurga, syaitanlah yang menggoda semua manusia, agar mereka melakukan dosa dan diusir dari sana. Di bumi ini juga, syaitan sedang menggoda semua manusia untuk berpaling daripada Tuhan. Sebab itulah, Tuhan memberikan hukumnya untuk membimbing semua manusia ke jalan keselamatan sekali lagi. Juga, melalui perintah-perintahnya, Dia memberikan kita peluang untuk bertaubat. Syaitan tahu sebaiknya bahawa jika umat Tuhan mematuhi perintah dan hukumnya, serta hidup dalam kehendaknya, akhirnya mereka akan bertaubat dan pergi kepada Tuhan. Kalau begitu, syaitan cuba melakukan apa? Agar semua manusia di bumi ini tidak akan dapat mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan, dia terus mencuba untuk mengubah hukum yang Tuhan tubuhkan. Akibatnya, ibadah hari Ahad muncul sebagai ganti hari Sabat. Christmas muncul sebagai ganti Paskah. Mereka tidak makan roti pada hari kebangkitan, tetapi makan telur berwarna dan membuat cerita Arnab Easter. Perayaan itu telah berubah menjadi perayaan yang aneh. Tuhan berkata, bawalah kemari orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan korban sembelihan, yaitu ketetapan, peraturan, dan hukumku. Oleh itu, apakah janji yang Tuhan berikan kepada umatnya melalui hari Sabat? Tuhan memberikan janji ini. Hari Sabat merupakan tanda bahawa kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Sebab itulah, hari Sabat tidak menyenangkan syaitan. Syaitan benci umat manusia menguruskan hari Sabat, kerana dia amat membenci mereka yang mengetahui bahawa Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan langit, bumi serta segala isinya, sambil menyambut setiap hari Sabat. Sebab itulah dia mengaburkan kebenaran hari Sabat, berkata, hari Sabat hanya untuk orang Yahudi. Akhirnya, sebagai ganti hari Sabat, dia menubuhkan ibadah hari Ahad, yaitu hari Dewa Matahari tiada di dalam Alkitab, dan mengetuai semua manusia untuk menyembah Dewa Matahari setiap minggu. Atas sebab ini, syaitan menghapuskan hari Sabat. Ada satu lagi sebab. Di dalam buku Kejadian bab 3, syaitan telah pun diramalkan untuk menjadi musuh Tuhan Ibu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya. Hari Sabat adalah hari kudus bagi kita untuk mendekati kemuliaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Sang Pencipta. Oleh kerana hari itu adalah hari untuk mengingati Tuhan Bapa dan menyembah Tuhan Ibu, syaitan tidak akan dapat menyukai hari itu. Syaitan mahu semua manusia datang ke jalan sesat setelah membelakangkan Bapa dan Ibu syurgawi. Namun, orang yang pernah menyambut ibadah hari Ahad mula menyambut hari Sabat, dan orang yang pernah mematuhi perintah manusia mula kembali ke perintah Tuhan. Oleh itu, identiti syaitan yang sebenar didedahkan secara beransur-ansur. Siapakah yang mendedahkannya? Kristus melakukannya setelah dia datang. Jika Tuhan Bapa dan Ibu, yaitu Elohim yang datang ke bumi ini buat kali kedua, tidak membuka jalan untuk kita, kita mungkin masih mengikut cara duniawi dengan membelakangi Tuhan.
kita mungkin masih menjalani kehidupan yang menyembah Dewa Matahari, sambil tersilap sangka bahawa kita menyembah Tuhan. Jadi, apakah yang Tuhan katakan apabila Dia memberikan kita perayaan Paskah? Kembalilah kepadaku. Dalam ramalan Nabi Maliaki, mengenai persepuluhan dan persembahan menurut peraturan Melkizedek, dengan cara apa bagaimanakah kami akan kembali kepadamu? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengapa Tuhan memberikan kita perintah ini? Agar kita semua akan kembali kepada Tuhan dan mendapat keselamatan abadi. Dia memberikan perintah ini kepada kita, bukan? Di dalam buku Mazmur bab 50, tertulis, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Tajuk hari ini adalah, mengapakah syaitan ingin memasukkan hari Sabat? Jadi marilah kita fokus hanya pada hal tentang hari Sabat. Buku Kejadian bab 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya. Semua Tuhan di sini merujuk kepada Tuhan Elohim. Tuhan Elohim memberkati hari ketujuh dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Itu hari untuk memperingati kuasa Sang Pencipta. Hari ini, yaitu Sabat ini, adalah hari kita mengakui hakikat bahawa semua manusia dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Pencipta, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, serta menyembah dan beribadah kepada Tuhan Elohim, yang menciptakan segala sesuatu. Oleh itu, syaitan yang menentang Tuhan yang Maha Tinggi, dapatkah dia menyukai hari Sabat ini? Tidak mungkin dia akan menyukainya. Sebab itulah dia terus menabur lalang. Perintah Tuhan adalah papan tanda yang membimbing kita untuk kembali kepada Tuhan. Namun, syaitan terus memadam papan tanda dan memutabelitkannya. Dia menulis hari Ahad sebagai ganti hari Sabat. Dia menulis Christmas sebagai ganti Paskah. Dalam cara ini dia terus memutabelikannya. Dia melakukannya kerana dia ialah musuh Tuhan Ibu. Keturunan perempuan itu akan membawa serangan maut kepada kamu. Namun, kamu hanya akan mencederakan mereka sedikit sahaja. Oleh kerana telah pun diramalkan seperti ini, kita mesti percaya bahawa Tuhan akan sentiasa membimbing kita ke takdir kemenangan. Hari Sabat yang kita sambut sekarang ini, kita harus menganggapnya lebih berharga daripada emas tulin. Hari Sabat tidak akan berubah, walaupun kita menyambutnya di rumah sebagai ibadat dalam talian kerana pandemik coronavirus. Hari ketujuh sentiasa hari ketujuh, sama ada kita berada dalam keadaan pandemik atau tidak. Tuhan memberkati dan menguruskan kita melalui hari itu. Semua manusia yang telah ditakdirkan mati kerana dosa dapat mengenakan kekudusan Tuhan dengan menyambut hari Sabat ini. Kita tidak dapat menyedari sepenuhnya. Namun pada setiap hari Sabat, Tuhan terus mengubah serta meneguhkan iman kita terhadap Bapa dan Ibu. Oleh itu, apa yang Tuhan perintahkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah firman keselamatan dan janji keselamatan yang Tuhan berikan dengan melihat pengakhiran dari mulanya. Buku Keluaran bab 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Firman siapakah ini? Ini adalah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan, dan domba-domba syaitan mendengarkan suara syaitan. Itu bergantung pada siapa tuannya. Tuan roh kita ialah Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya.
orang yang mengambil bahagian dalam hari Sabat yang dibimbing oleh Tuhan Elohim akan diberkati. Orang yang menyembah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Orang yang takut kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Orang yang memuliakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan Elohim, yaitu Sang Pencipta berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Oleh itu, orang yang menyambut hari Sabat sebetulnya tidak akan menafikan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ini kerana jika mereka menafikan Bapa dan Ibu, mereka perlu menafikan semua yang berkaitan dengan Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Marilah membuka buku Amsal bab 8 dan melihat catatan pemerhatian Salomo apabila Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amsal bab 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan telah menciptakan Salomo sebelum dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Aku di sini merujuk kepada Salomo. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit, pada permukaan air samudera raya, di mana dia sedang melihatnya apabila Tuhan menciptakan ciptaannya. Siapa? Salomo. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya, sebagai anak kesayangannya. Sebagai anak kesayangannya, dia melihat kerja penciptaan Tuhan di sampingnya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi, Salomo berada di sampingnya, sebagai anak kesayangannya. Kalau begitu, bagaimana Tuhan yang mencipta langit, bumi dan segala isinya, kelihatan di mata Salomo? Buku Kejadian, bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Inilah proses Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Para malaikat dan makhluk rohani juga sedang menyaksikan kuasa penciptaan Tuhan yang hebat. Mereka mendengar suara Tuhan yang berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut imej Tuhan yang dikatakan sebagai kita, lelaki diciptakan dan perempuan juga diciptakan. Kita dapat memahami hal ini dengan menggunakan contoh mesin salinan. Andaikan bahawa kita tidak pernah melihat salinan asal. Namun, apabila kita melihat kertas yang telah disalin, kita dapat tahu tentang rupa asalnya. Betul? Kita mendapat tahu tentangnya serta-merta. Di dalam ayat ini, Tuhan tidak menggunakan perkataan salinan, tetapi menurut gambar kita, bermaksud salinan dalam istilah moden. Maksudnya, Tuhan mahu menciptakan manusia sebagai replikanya. Setelah Tuhan melakukannya, lelaki dan perempuan diciptakan. Oleh itu, kita dapat memahami sejelasnya bahawa Tuhan yang asal wujud sebagai Tuhan yang berimej lelaki dan Tuhan yang berimej perempuan. Manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki
sebagai Tuhan Bapa. Kalau begitu, bagaimanakah mereka harus panggil Tuhan yang berimej perempuan? Kita harus memanggil dia Tuhan Ibu. Penciptaan pada hari pertama, penciptaan pada hari kedua, penciptaan pada hari ketiga, penciptaan pada hari keempat, penciptaan pada hari kelima, penciptaan pada hari keenam, adalah kerja yang dibuat oleh Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan telah mengecap sejelasnya bahawa Dia yang muncul di dalam buku Kejadian bab 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Tuhan jelas menunjukkan bahawa Dia tidak melakukannya seorang diri. Sebab itulah Dia menekankan perkataan kita berulang kali dengan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, kita dapat memahami fakta bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu pasti wujud, bukan? Tuhan Bapa berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oleh itu, apa yang paling ditakuti syaitan ialah kemunculan Tuhan Ibu. Syaitan lebih mengetahui daripada sesiapa pun bahawa apabila Tuhan Ibu muncul, umat manusia akan kembali ke pangkuan ibu. Jadi dia terus menghalang semua yang berkaitan dengan kemunculan dia. Sebagai sebahagian daripadanya, ibadah hari Ahad telah ditubuhkan untuk menghilangkan hati menyembah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, supaya mereka akan mempunyai hati menyembah Dewa Matahari. Kita juga dapat mencari bukti yang jelas mengenai hal ini melalui sejarah agama Kristian. Anda dan saya mesti memahami keadaan dunia rohani yang terdiri daripada firman Tuhan terlebih dahulu. Kalian semua. Sebab itulah jalan ke syurga bukanlah jalan lebar yang dapat dilihat dan difahami oleh ramai orang, tetapi jalan yang sempit. Dia yang membimbing kita untuk menemui jalan yang sempit ini ialah Tuhan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Fakta bahawa Anda dan saya berada di sini menunjukkan kita sedang mendapat perhatian Tuhan. Kita ditarik oleh Bapa. Nampaknya jiran Anda berkata, marilah pelajari Alkitab dan membawa kita ke sini. Namun bukan begitu. Kita telah dipanggil ke jalan yang lebih sukar daripada seekor unta memasuki lubang jarum. Jadi, kita tidak harus mengabaikan jalan ini. Bukankah kita harus menjalani jalan yang bernilai ini sehingga kita memasuki kerajaan syurga? Tuhan terus membuka mata rohani bagi ahli-ahli keluarga Sion yang memperingati kuasa Sang Pencipta melalui hari Sabat. Elohim bermaksud Tuhan-Tuhan. Kalau begitu, bagaimana lelaki dan perempuan diciptakan? Jika kita memanggil Tuhan yang berimej lelaki sebagai Bapa, kita harus memanggil Tuhan yang berimej perempuan sebagai apa? Dalam cara ini, Tuhan membuka jalan bagi anak-anak Sion untuk memasuki dunianya dengan terus memberitahu dan menyedarkan mereka untuk memecahkan semua stereotip yang ditetapkan di dunia ini. Dengan menciptakan stereotip, syaitan menghalang peluang umat manusia untuk membaca Alkitab sebetulnya. Sebab itulah Tuhan berkata, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Hari Sabat yang kita sambut sekarang ini penting, bukan kerana ia hari ketujuh. Apabila kita memahami maksud hari Sabat dengan lebih mendalam, kita dapat melihat peperangan antara syaitan dengan ibu rohani kita, yaitu Sang Pencipta, dan peperangan antara keturunan syaitan dengan keturunan lain perempuan itu. Sebab inilah keturunan lain perempuan itu mematuhi perintah Tuhan sepenuhnya sehingga akhir. Ini kerana jalan untuk kembali kepada Tuhan akan dibuka melalui perintahnya. Marilah melihat firman Tuhan di dalam buku Keluaran, bab 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu.
Perintah yang membolehkan kita mengenal Tuhan adalah hari Sabat. Kalau begitu, adakah syaitan mahu kita mengenal Tuhan sebetulnya? Dia tidak mahu. Jadi, dia mengubah hari Sabat kepada ibadah hari Ahad. Kita mungkin hanya berfikir, hari Sabat adalah hari ketujuh. Jadi saya akan lebih diberkati jika saya menyambutnya. Namun, ini adalah perkara yang sangat hebat dalam dunia rohani. Adakah saya akan dikawal oleh syaitan atau dipimpin oleh Tuhan? Kita selalu berada di persimpangan jalan. Untuk membuat kita berfikir, perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan tidak berapa penting, syaitan menciptakan pelbagai jenis teori yang munasabah dan membimbing manusia untuk tertarik pada hal-hal itu lebih daripada firman Alkitab. Kalian semua, seberapa bijakkah Daud, juga seberapa bijakkah Salomo sebagai seorang raja? Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Firman ini adalah kesimpulan terakhir yang diekstrak oleh Salomo yang bijak. Tuhan memerintahkan kita menyambut hari Sabat, tetapi hanya syaitan yang mahu menyingkirkannya. Dia memadamkan hari Sabat daripada ingatan kita dan membuatkan kita berfikir, tidak apa jika kita menyambutnya pada mana-mana hari. Tuhan berkata bahawa hari Sabat adalah tanda antara Dia dengan kita, dan kita dapat mengenalnya melalui hari Sabat. Melalui hari Sabat, kita pelajari tentang Tuhan. Tetapi syaitan menghalang kerja ini. Dia menciptakan alasan yang munasabah untuknya. Kita tidak perlu bersandar pada teori itu. Marilah membuka dan melihat satu lagi ayat di dalam buku 2 Timotius bab 4. Bab 4 ayat 1. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, berkatakanlah firman. Di sini, Tuhan memberitahu kita untuk memberitakan firman-Nya. Namun, seluruh dunia sedang memberitakan perkataan syaitan. Kita harus memberitakan firman. Jangan makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi syaitan sedang memberitakan perkataan. Kamu boleh makan. Beritakanlah firman di sini. Bermaksud bahawa kita harus memberitakan firman Tuhan. Di manakah hari Ahad dan di manakah Christmas dalam firman Tuhan? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi, jika Anda bergaul dengan orang seperti itu dan mendengar daripada mereka berulang kali, Anda akan hilang kearifan. Mereka membuatkan Anda berfikir seperti ini. Apa masalahnya sama ada hari Sabat, jatuh pada hari Sabtu atau Ahad? Marilah lihat buku 1 Timotius, bab 6. Bab 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, firman Kristus, yaitu firman Tuhan, adalah ajaran sihat yang disebut di dalam Alkitab. Namun, perkataan syaitan tidak sihat. Itu semua bohong. Oleh itu, tertulis bahawa kita mesti menurut firman Tuhan. Untuk melakukan itu, kita mesti meletakkan fikiran kita dalam firman Tuhan. Marilah melihat ayat 3 sekali lagi. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang apa? Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Maksudnya jahil terhadap firman Tuhan. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang apa? Yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kita mesti menurut firman Tuhan
Dan kita mesti memberitakan firman-Nya. Keturunan lain perempuan itu, yaitu keturunan Tuhan, akan berusaha untuk menetapkan perintah-Nya. Oleh itu, apa yang berlaku secara semula jadi, pertikaian dan konflik akan timbul. Peperangan rohani tidak dapat dielakkan. Syaitan sedang membimbing seluruh dunia ke jalan kesesatan. Tetapi Tuhan sedang membimbing kita ke jalan keselamatan dan kehidupan. Mengapa syaitan ingin memasukkan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita? Nabi Daniel berkata, mereka mengubah waktu dan hukum. Mengapakah mereka yang menentang Tuhan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum? Mereka berusaha untuk memasukkan hari Sabat kerana tujuan mereka adalah untuk menimpakan serangan maut kepada Tuhan dan umat-Nya. Tuhan berkata kepada kita, hari Sabat menjadi tanda antara aku dengan kamu turun-temurun, dan kamu mengetahui bahawa akulah Tuhan. Kita mesti menyambut hari Sabat. Hari Sabat mengandungi makna menyembah, serta memuliakan kuasa pencipta, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan berkata bahawa Dia akan membawa semua anak-Nya ke lumbung syurgawi. Pada waktu itu, Tuhan akan membezakan orang yang akan memasuki lumbung syurgawi dengan orang yang akan memasuki api neraka abadi. Melalui apa? Kita ada tanda yang mutlak. Sebab itulah Tuhan berkata bahawa Dia akan meletakkan Paskah pada dahi kita sebagai tandanya, bukan? Tuhan akan mengasing-asingkan orang yang berada dalam perintah Tuhan daripada orang yang tidak. Mengapa syaitan bekerja keras supaya kita tidak dapat menyambut hari Sabat? Ini kerana ada permusuhan antara syaitan dengan Ibu Yerusalem Syurgawi. Seperti firman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oleh itu, syaitan cuba membimbing manusia ke jalan yang bertentangan dengan jalan yang dipimpin oleh Ibu. Namun, seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu bab 13, naga berdiri di mana untuk berperang dengan keturunan lain perempuan itu, dia berdiri di atas pasir di tepi laut. Satu-satu organisasi yang boleh melawan menentang syaitan di bumi ini ialah keturunan lain perempuan itu. Sekarang denominasi mereka mungkin kelihatan berbeza, tetapi mereka semua sama. Mereka adalah satu. Apa jua kesusahan yang kita hadapi, kita mesti mematuhi perintah Tuhan. Betul, kita tidak harus menukar hari Sabat dengan apa sahaja yang ada di dunia. Marilah kita menjadi keturunan lain perempuan itu, yang menyembah serta memuliakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Tuhan Pencipta Elohim. Dengan meminta agar anda akan mengikut jalan Bapa dan Ibu hingga kerajaan syurga yang abadi. Saya tambahkan khutbah hari ini. Terima kasih.